Saya akan tunjukkan bagaimana untuk tuan puan menggunakan Big Blue Button dan juga bagaimana untuk kita setting di dalam Big Blue Button. Jadi tuan puan hanya perlu pergi pada platform, okey, pergi kepada gear icon, action menu. Okey, tuan puan hanya perlu klik pada turn editing on. Okey, contohnya tuan puan mahu letak penggunaan Big Blue Button pada topik 1. Okey, tuan puan hanya perlu pergi pada add an activity or resource. Okey, tuan puan perlu klik pada Big Blue Button dan juga add. Okey, tuan puan perlu mengisi beberapa setting di dalam Big Blue Button ni. Yang pertama adalah instant type. Okey, tuan puan perlu memilih room ataupun activity with recording. Ini bermaksud semasa penggunaan Big Blue Button, dia akan bagi kita satu option untuk kita record live session yang akan berlangsung nanti. Okey. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan general setting. Tuan puan perlu berikan satu nama bagi visual classroom name yang tuan puan ingin bangunkan. Contohnya introduction to chapter 1. Okey. Seterusnya tuan puan perlu pergi klik pada activity ataupun room setting. Di dalam activity room setting ini akan ada welcome message. Sekiranya tuan puan ingin letak sebarang mesej dan ingin memaparkan mesej tersebut di dalam Big Blue Button, tuan puan boleh mengisi di dalam ruangan ini. Contohnya, welcome to my class. Okey. Mungkin tuan puan boleh tulis course outline dan sebagainya. Okay. Yang seterusnya adalah recording setting. Di sini tuan puan tidak perlu setting apa-apa disebabkan kita telah memilih room dan juga activity with recording. Dan seterusnya adalah pada bahagian participants. Okay. Di ruangan participant ini secara automatik dia akan pamerkan nama tuan puan jika tuan puan login menggunakan password dan juga ID tuan puan sendiri dan tuan puan sendiri yang akses kepada platform tersebut. Jadi sebagai contoh, saya telah menggunakan DJJ 30113 Material Science ini sebagai platform saya. Jadi secara automatik dia akan keluar nama saya sebagai moderator. Sekiranya saya nak tukar nama saya sebagai viewer, saya hanya perlu klik di sini sahaja. Okey. Jadi sekiranya di ruangan partisipan ni tuan puan nak masukkan pensyarah lain yang mengajar sekali ataupun teacher yang duduk di dalam platform ni sebagai moderator, tuan puan hanya perlu pergi kepada add participant. Okey, tuan puan klik pada user. Okey, tuan puan boleh buat carian nama di sini. Okey, so ada dalam platform ni kita ada teacher lain iaitu Puan Fauzal Zakaria. Kita klik add. Okey, dan saya boleh lantik, okey, saya boleh tukar Puan Fauzal Zakaria sebagai viewer ataupun moderator. Okey, jika saya mahu Puan Fauzal Zakaria masuk dan klik Big Blue Button sebagai moderator, saya perlu klik pada moderator. Okey, saya nasihatkan pada ruangan partisipan ni hanya khusus untuk kita assign teacher sahaja. Okey, seterusnya adalah pada schedule for session. Okey, tuan puan boleh enable tarikh dan juga masa untuk tuan puan open live session ini, Big Blue Button ini, dan juga tuan puan boleh letak tarikh dan juga masa untuk tuan puan closekan penggunaan Big Blue Button ini. Jadi kita enable kedua-duanya pada tarikh 9 Jun pukul 3 suku. Kita nak kelas kita bermula dan kita akan tamatkan kelas kita pada 9 Jun mungkin pada pukul 17. Pukul 5. Seterusnya tuan puan hanya perlu tidak perlu klik pada common module setting ini. Pada ruangan restrict access, tuan puan boleh pastikan Big Blue Button ini hanya boleh digunakan oleh grup yang tertentu sahaja. Sekiranya ini adalah kelas saya, yang saya bangunkan sebentar tadi, grup tadi, saya hanya perlu add registration. Saya hanya perlu pilih grup. Saya klik grup, saya choose grup mana yang akan boleh access saya punya Big Blue Button ini. So saya menggunakan ataupun saya pilih DKM 4A, iaitu merujuk kepada kelas yang saya ajarlah. Seterusnya adalah pada activity completion. Pada bahagian yang pertama tadi saya telah tunjukkan kepada tuan puan, kita telah klik pada ruangan ini, show activity as complete.
maksudnya show activity as complete when condition are met, dan kita kena tick lah student must view this activity to complete it. So save and return to course. Okey, jadi pada ruangan paparan pelajar, mereka juga dapat melihat pada topik 1 akan ada satu penggunaan Big Blue Button, iaitu Introduction to Chapter 1. Jadi kita telah restrictkan penggunaan Big Blue Button ini hanya kepada BKM 4A sahaja. Jadi kita pergi pada gear icon ni, okey, dan kita turn editing off. Jadi tuan-puan boleh klik pada Big Blue Button. Okey, dan tuan-puan hanya perlu join session. Jadi ini adalah ruangan bagi penggunaan Big Blue Button. Okey, tuan-puan perlu klik pada mikrofon jika tuan-puan adalah moderator. Okey, dia akan buat satu connecting to the echo test. Okey, untuk memastikan audio kita okey dan juga mikrofon. Okey, kita hanya perlu klik yes. Okey. So ini adalah paparan rasmi bagi Big Blue Button. Okey, jika tuan-puan lihat di atas ni akan ada introduction to the chapter 1, iaitu virtual class name yang telah kita letak tadi pada general setting, dan di sebelahnya adalah button untuk kita start recording. Jadi tuan-puan boleh klik start recording setelah kesemua pelajar tuan-puan dan juga moderator masuk ke dalam Big Blue Button, dan kita perlu tekan yes. Okey, jadi jika tuan-puan lihat paparan yang besar ini adalah presentation area. Okey, yang di tengah ini adalah chatting area. Okey, dan di hujung sekali ini adalah kita panggil sebagai user area. Jadi jika kita lihat pada user area, kita boleh pilih sama ada untuk kita buat public chat, okey, share note, dan juga user list akan berada di ruangan bawah ni. Okey, jika tuan-puan klik pada public chat, okey, welcome to my class course online. Ini adalah welcome message yang telah kita isi pada general setting Big Blue Button di CDOS. Okey, jadi tuan-puan boleh hantar message, okey. Selamat petang. Okey. Ke semua user list yang ada di Big Blue Button ni boleh melihat mesej tuan-puan pada chatting area. Okey, jika tuan-puan ingin share notes, okey, tuan-puan perlu klik pada share notes. Okey, kita boleh berkongsi notes dengan yang notes yang mudah sajalah, okey, yang ringkas, penggunaan ringan saja. Jadi tuan-puan boleh share sesuatu di sini, okey, dan student tuan-puan pun boleh menulis sesuatu pada ruangan share note ini. Okey, jika tuan-puan lihat pada user list, okey, di sini akan keluar paparan nama tuan-puan sebagai moderator. Okey, jika moderator, ikon yang digunakan adalah berbentuk petak. Okey, jika untuk pelajar, okey, ikon yang digunakan adalah bentuk circle, okey, bulatan. Jadi jika tuan-puan lihat pada ikon petak pada nama saya ni sebagai moderator, pada sudut penjuru atas sebelah kiri akan ada satu ikon berbentuk slide. Ini bermaksud kita tengah menguasai penuhlah presentation ini ataupun live session ni, dan di bawah ni akan ada satu ikon speaker, jadi mic. Jadi kita adalah sebagai moderator dan menggunakan mikrofon lah. Okey. Ini adalah user area. Jika tuan-puan lihat pada user ni akan ada satu gear, okey, ikon, iaitu manage user. Okey, tuan-puan boleh klik pada manage user. Okey, di sini ada beberapa pilihan. Tuan-puan boleh clear all status icons. Okey, tuan-puan boleh mute ke semua user yang ada dalam Big Blue Button ni ataupun live session ini berlangsung, dan tuan-puan juga boleh menggunakan mute all user kecuali presenter. Okey, tuan-puan boleh save username dan juga log viewer. Okey, bagi pengetahuan tuan-puan, di dalam Big Blue Button ini kita boleh create breakout rooms. Ini bermaksud kita boleh pecahkan
kita punya kumpulan pelajar kepada bilik yang lebih kecil. Contohnya sekarang kita berada pada satu ruang presentation ataupun live session yang menyeluruh, yang besar. Kesemua student kita dan juga moderator yang lain akan berada di dalam live session ni. Jadi tuan puan boleh create a breakout rooms, okey, supaya tuan puan boleh pecahkan student tuan puan kepada room yang lebih kecil. Contohnya kita ada number of room ni, okey, kita ada maksimum 8 lah, okey, minimum 2. Jadi tuan puan boleh pilih berapa room yang ingin tuan puan pecah, dan tuan puan boleh pilih masa, okey, berapa minit, dan juga tuan puan boleh assign. Okey, contoh di bawah nama saya ni akan ada satu students, dan saya boleh drag nama students tersebut kepada room 1 ataupun room 2. Contohnya seperti inilah. Okey, kita boleh drag nama tersebut dan kita create. Okey, kita create. Okey, jika tuan puan lihat, dia akan tanya pada kita sama ada kita nak join room ataupun tidak. Jika kita nak join, kita boleh klik pada ruangan ni, join room. Kalau tidak, hanya close sahaja. Okey, so jika tuan puan klik di sini, okey, room 1 dan room 2, okey, dia akan nyatakan dekat sini berapa orang kita punya user list akan berada dalam room ni. Okey, sama ada kita nak join room ataupun kita nak join audio sahaja. Okey, dan kalau kata kita nak end, kita nak habis ataupun tamatkan perbincangan dalam grup kecil tu tadi, kita just tekan end all breakout rooms. Jadi inilah presentation area. Okey, kalau tuan puan lihat di bawah ni, pada slide 1 dia akan tunjuk welcome to the big blue button. Sekiranya tuan puan inginkan blank untuk whiteboard tersebut, tuan puan hanya perlu klik pada ruangan slide 1 ni dan klik slide 2. Jadi dia akan tunjuk pada kita whiteboard yang kosong. Jadi tuan puan boleh lakukan aktiviti dengan pelajar pada ruangan di sini. Okey, dia juga sediakan pada sebelah kanan ada beberapa tools. Okey, yang berbentuk tangan ni adalah tools di mana dia sediakan pensel, okey, berapa bentuk dan juga teks. Okey, contohnya tuan puan ingin melakukan beberapa aktiviti menggunakan teks, tuan puan hanya hold dan drag, okey, dan tuan puan boleh tulis di ruangan kotak ini. Contohnya pilih komponen elektronik. Okey, yang pertama adalah okey. Jadi apabila tuan puan ingin lakukan sebanyak aktiviti, okey, tuan puan boleh menulis begini, dan tuan puan hanya perlu pergi pada button action di bawah sebelah kiri ni. Okey, kita boleh buat start a poll. Okey, jadi di sini saya ada beri satu soalan dan pelajar perlu pilih A, B, C ataupun D. Jadi saya boleh pilih di sini option yang ada iaitu A, B, C dan D. Jika tuan puan membangunkan soalan ataupun aktiviti yang memerlukan untuk tuan puan custom poll tuan puan sendiri, tuan puan boleh klik pada ruangan custom poll. Jadi saya memilih A, B, C, D. Okey, jadi di sini pelajar, pada ruangan pelajar juga dia akan tunjuk untuk pelajar pilih pool di sini sama ada A, B ataupun C. Okey, di sini tuan puan boleh tengoklah result dia dan juga user yang respon. Okey, di samping tu tuan puan juga boleh kongsi tuan puan punya slide, okey, ataupun words ataupun nota dan sebagainya di dalam ruangan ni. Dalam masa yang sama, tuan puan juga boleh masukkan ataupun share link untuk video yang tuan puan ingin tunjuk kepada para pelajar. Tuan puan hanya perlu pergi kepada action button di ruangan bawah sebelah kiri ni. Okey, tuan puan pergi kepada upload a presentation, dan tuan puan hanya perlu drag file di dalam ruangan kotak sini. Okey, contohnya saya ada satu file. Okey, saya ada satu file, saya drag satu words file di sini. Okey, dan saya upload. Untuk pengetahuan tuan puan, Big Blue Button ni apa saja file yang kita kongsi dalam bentuk dokumen, slideshow ataupun dan sebagainya, Big Blue Button ni akan auto convert
kepada PDF. Okey, jadi ini adalah contoh fail yang saya masukkan tadi. Selamat datang ke kelas. Mungkin tuan-puan nak tulis sesuatu. Okey, tuan-puan boleh tulis sesuatu di sinilah. Okey, untuk contoh. Jadi sekiranya tuan-puan nak patah balik, okey, nak dapatkan ruangan presentation area yang kosong tadi, tuan-puan hanya perlu pergi pada action button ni dan tambah ni. Tuan-puan perlu klik pada upload a presentation. Okey, tuan-puan hanya perlu pilih default.pdf. Okey, right klik di sini dan confirm. So dia akan tunjukkan kembali paparan whiteboard yang kosong tadi. Okey, dalam masa yang sama tuan-puan juga boleh masukkan external video. Tuan-puan perlu pergi pada action button tu kembali. Okey, tuan-puan klik pada share and external audio dan tuan-puan perlu masukkan URL di sini. Jadi tuan-puan boleh buka YouTube. Okey, dan tuan-puan perlu cari contoh kita letak pasal COVID-19. Okey. Dan tuan-puan perlu copy link di atas. Okey, tuan-puan pergi kepada big blue button. Tuan-puan perlu paste pada ruangan URL ni. Okey, dan klik share a new video. So dalam masa yang sama, pelajar tuan-puan akan dapat melihat video yang telah tuan-puan paparkan di sini. Jadi untuk kita kembali ke blank whiteboard tu tadi, tuan-puan perlu kembali kepada action button. Okey, pada ruangan sharing external video ni tuan-puan perlu klik stop lah. Okey, stop dan dia akan kembali kepada paparan yang kosong ni. Okey, jadi di bawah sini, okey, jika tuan-puan lihat pada 4 ikon di bawah ini, yang pertama ni adalah mikrofon, tuan-puan boleh mute. Okey, yang kedua ni sama ada tuan-puan ingin leave audio tersebut. Okey, dalam masa yang sama tuan-puan juga perlu boleh share webcam. Jika perlu tuan-puan klik pada ruangan sini dan tuan-puan boleh share screen seperti mana yang tuan-puan gunakan dalam aplikasi yang lain, contoh seperti Teams. Okey, dalam masa yang sama jika tuan-puan lihat pada penjuru sebelah kanan di atas ada 3 button option ni, tuan-puan boleh klik dan tuan-puan boleh pilih untuk buat full screen. Okey, seterusnya tuan-puan boleh pilih untuk setting. Okey, di dalam setting ada beberapa option yang boleh tuan-puan pilih, termasuklah untuk font size. Okey, dan tuan-puan boleh klik save. Okey. So setelah habis live session telah tuan-puan jalankan bersama-sama dengan pelajar, okey, tuan-puan boleh end meeting.